Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazri bin Zinal, nombor matrik 266097. Saya dari Cawangan PJJ Negeri Melaka. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan akan membuat presentation mengenai program khidmat masyarakat yang akan kami laksanakan kelak jika mendapat persetujuan daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Program khidmat masyarakat ini di bawah anjuran bahagian penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia bagi Cawangan Negeri Melaka. Sedikit pengenalan mengenai program ini. Seperti yang kita ketahui, program ini adalah tujuannya untuk memohon kebenaran bagi melaksanakan satu program khidmat masyarakat di Negeri Melaka. Program ini akan diadakan di Kompleks Japarun Durian Tunggal, Melaka. Projek ini dilaksanakan bagi memupuk nilai kesedaran masyarakat tentang aktiviti penjualan rokok dan minuman tidak sah kastam. Sedikit latar belakang mengenai projek ini. Objektif utama projek ini dilaksanakan adalah untuk membenteras segala bentuk penyeludupan dan penyelewengan dengan cekap dan berkesan bagi memastikan segala undang-undang dan peraturan yang ditadbir oleh jabatan dipatuhi sepenuhnya. Mengenai struktur organisasi, kita boleh bagikan kepada 3 peringkat iaitu Ibu Pejabat, Negeri dan Stesen. Tujuan program ini dilaksanakan. Program ini merupakan satu mekanisme pengurusan tertinggi JKDM, peringkat Ibu Pejabat dan Negeri bersama-sama masyarakat bagi menunjukkan komitmen dan ketegasan jabatan dalam memberi kesedaran dan tindakan preventif dalam menangani masalah penjualan barangan tak berkastam khususnya rokok dan minuman keras. Selain itu juga, pendekatan yang holistik bagi mendidik masyarakat, peniaga, pengguna, pemimpin masyarakat, belia, pelajar dan orang awam tentang bahaya menghisap rokok dan minuman keras tak berkastam. Dan yang terakhir, pendekatan turun padang ini juga merupakan satu inisiatif yang telah dirancang dalam Pelan Strategik JKDM 2015 hingga 2019 selaras dengan pelaksanaan NKRA bagi membenteras jenayah dan meningkatkan keyakinan rakyat kepada pihak berkuasa. Seterusnya, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang program khidmat masyarakat ini. Assalamualaikum, nama saya Yong Hamizah binti Yusof, nombor matrik 266416. Saya akan menerangkan matlamat, skop dan sumber untuk program kami. Matlamat program bagi warga penduduk dan orang awam, mendidik dan memberi kesedaran awam, berpeluang menyertai program gaya hidup sihat, memberi pendedahan terhadap penguatkuasaan undang-undang, membantu pihak kastam untuk membanteras rokok dan minuman keras tak berkastam, berpeluang menjadi mata dan telinga kerajaan dalam menyalurkan maklumat tentang sebarang aktiviti penyeludupan. Bagi warga Jabatan Kastam, program ini dapat memberi pendedahan dan peluang untuk bersama dengan orang awam, memupuk sikap kerjasama dalam mengendalikan tugasan, sentiasa bersedia menerima arahan dan bekerja dengan lebih, menyuntik semangat keyakinan diri bagi memastikan setiap arahan dan tugasan disediakan dengan cemerlang, meningkatkan penyampaian maklumat serta hal-hal yang berkaitan kepada masyarakat, mewujudkan dan mengeratkan jalinan komunikasi antara warga dan masyarakat setempat, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang tanggungjawab untuk menyampaikan maklumat, melahirkan kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya maklumat untuk membanteras penjualan rokok tidak berkastam, meningkatkan kesedaran dan sikap bertanggungjawab kepada masyarakat agar saling membantu Jabatan Kastam. Seterusnya, untuk skop program, pendedahan orang awam dan penduduk setempat tentang kepentingan kerjasama antara pihak orang awam dan Jabatan Kastam, memastikan pengisian program mengambil kira bergunanya maklumat yang disalurkan, menyediakan aktiviti merangkumi 2 konsep yang ingin diketengahkan, memastikan medium penyampaian disampaikan dengan berkesan, memberi maklumat kepada orang awam mengenai cabaran dunia luar pada masa kini, memberi sedikit pemahaman mengenai agama dan kepercayaan tauhid kepada semua orang awam, meningkatkan kesedaran kepada orang awam mengenai kepentingan program ini dilaksanakan, dan seterusnya menampilkan ciri-ciri unik dan khas Jabatan Kastam, terutama bahagian penguatkuasaan. Dan yang terakhir, saya akan menerangkan tentang sumber program. Maklumat diperolehi hasil daripada kerjasama antara pihak wakil rakyat serta penduduk dan penganjur.
Medium pelaksanaan program dilaksanakan dengan merujuk kepada cadangan sumber yang diperuntukkan oleh Ibu Pejabat. Punca seterusnya ialah dengan hasil rujukan perintah tetap penguatkuasaan. Yang terakhir, pencarian maklumat menggunakan kemudahan internet. Nama saya Nur Fazila binti Muhammad Nasir, nombor matrik 266169. Saya akan bentangkan tajuk penelitian semasa, cadangan penambahbaikan dan cadangan program. Okey, kita mulakan. Penduduk yang berpendapatan sederhana dan rendah, yang ramai dan kehadiran pekerja asing di asrama penginapan dan kawasan pembinaan berkenaan secara langsung menimbulkan permintaan tinggi bagi rokok dan minuman keras tak berkastam. Jumlah kes rokok dan minuman keras tak berkastam yang diperolehi di Mukim Durian Tunggal dalam tahun 2016 hingga 2018 boleh dilihat statistik kes yang diperolehi daripada paparan jadual. Seperti dijadual, bagi kes rokok dan minuman keras, bagi tahun 2016 berjumlah 29 kes, bagi 2017 berjumlah 14 kes dan 2018 berjumlah 14 kes. Okay, dilihat statistik minuman keras dan rokok tak berkastam. Jika dilihat, kes rokok bagi tahun 2016 adalah pencapaian tertinggi. Bagi kes minuman keras juga, 2016 adalah tertinggi dan keseluruhan menunjukkan jumlah 2016 adalah tinggi berbanding 2017 yang meningkat turun dan keadaannya adalah sama rata bagi 2017 dan 2018. Cadangan penambahbaikan merujuk pada fakta di atas jelas menunjukkan bahawa Mukim Durian Tunggal dan kawasan sekitarnya merupakan kawasan menjadi tumpuan pengedaran rokok dan minuman keras tak berkastam kerana terdapat permintaan yang tinggi. Kawasan ini mudah disasarkan kerana terletak di susur keluar lebuh raya utara selatan dan merupakan laluan penghubung antara Bandar Alor Gajah, Bandar Jasin dan Bandar Raya Melaka bersejarah. Pekan Kecil Durian Tunggal merupakan pusat tumpuan penduduk Durian Tunggal untuk mendapatkan kemudahan khidmat kerajaan serta membeli barangan keperluan harian yang terletak 25 km dari Bandar Raya Melaka. Demografi Mukim Durian Tunggal mempunyai jumlah kepadatan penduduk keseluruhannya adalah dianggar seramai lebih daripada 20,000 orang. Cadangan program. Bagi tarikh dan lokasi yang dicadangkan, program ini dijadualkan pada 19 dan 20 April bertempat di Kompleks Japarun Durian Tunggal Melaka yang dianjurkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia bahagian penguatkuasaan. Bagi penglibatan, peringkat pertama melibatkan mekanisme mendidik dan memberi kesedaran awam seperti lawatan ke premis perniagaan, menyampaikan jemputan menghadiri kempen di samping amalan awal tindakan undang-undang ke atas kesalahan menjual barangan tak berkastam khususnya rokok dan minuman keras. Program yang dicadangkan ianya diteruskan dengan program gaya hidup sihat dan aspek kerohanian seperti sukan, gotong royong, pemeriksaan kesihatan dan taklimat khas kempen mencegah penyeludupan serta pameran dan edar risalah kempen. Saya Hamisa binti Haji Subuh, nombor matrik 265925. Okay, saya akan menerangkan mengenai atau cara program, lokasi, bentuk program dan juga modul yang dilaksanakan. Atau cara program diaturkan selama 2 hari, 1 malam, iaitu pada hari pertama, hari Jumaat 19/4 bermula jam 3 petang. Semua pegawai anggota terlibat mengaku diri di Dewan Japarun Durian Tunggal Melaka 3:30 petang, pameran kastam, pengedaran risalah kempen, sukan bersama penduduk tempatan dan juga gotong royong bersama penduduk Durian Tunggal. 7 petang, solat maghrib bersama masyarakat setempat di Masjid Durian Tunggal, ceramah nilai murni, solat isyak, makan malam dan seterusnya majlis akan berakhir pada pukul 9:30 malam. Hari kedua iaitu pada hari Sabtu 20/4. Acara akan bermula jam 8 pagi iaitu pendaftaran minum pagi. Seterusnya 8:30 pagi pemeriksaan kesihatan, pameran kastam, ceramah penyeludupan rokok dan minuman keras tak berkastam, cabutan bertuah. 11:30 pagi acara perasmian penutup kempen mencegah penjualan rokok dan minuman keras tak berkastam, ucapan alu-aluan Ketua Pengarah Kastam atau Timbalan Ketua Pengarah Kastam bahagian penguatkuasaan dan pematuhan, ucapan perasmian penutupan kempen mencegah penjualan rokok tak berkastam oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, ucapan perasmian penutupan kempen mencegah penjualan rokok tak berkastam oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, penyampaian cenderhati, seterusnya penyampaian sumbangan Jabatan Kastam Diraja Malaysia kepada penerima yang layak iaitu golongan asnaf. 1 petang akan diadakan sidang media
makan tengah hari dan maju bersurai pada jam 2 petang. Lokasi dan bentuk program. Lokasi akan diadakan tempat di Kompleks Chaparun Durian Tunggal Melaka. Bentuk program ini akan menggunakan medium komunikasi dua hala di antara pihak penganjur dengan orang awam melalui pengedaran risalah, pameran kastam, sukan, gotong royong dan juga ceramah nilai-nilai murni. Modul yang dilaksanakan. Pertama, sukan bersama masyarakat yang berobjektif memulihkan penduduk setempat beramah mesra. Prosedur peserta berhimpun di luar kompleks untuk sesi bergambar dan suai kenal serta mendengar taklimat daripada pengadil. Rumusan, perlawanan adalah bertujuan serampang dua mata. Selain beramah mesra, ia juga mendapatkan maklumat yang berguna. Yang kedua, gotong royong bersama penduduk setempat. Objektif, penduduk setempat boleh bertanya mengenai perkara yang menjadi persoalan kepada warga jabatan secara santai. Prosedur, melaksanakan gotong royong seperti membersihkan longkang, memotong dan mencabut rumput, mengecat dan membersihkan kawasan persekitaran. Rumusan, dapat mewujudkan satu bentuk kerjasama berpasukan antara warga dengan penduduk setempat. Yang ketiga, solat berjemaah maghrib dan ceramah nilai murni. Objektif, menanamkan sifat serta nilai murni kepada warga jabatan untuk membentuk kepribadian yang lebih baik. Prosedur, ceramah nilai murni akan disampaikan oleh penceramah jemputan dari Jabatan Agama Islam Melaka. Dan akhir sekali, pemeriksaan kesihatan oleh staf klinik kesihatan Durian Tunggal Melaka yang berobjektif memberikan pemeriksaan kesihatan percuma terutama kepada penduduk setempat yang tidak berkesempatan untuk pergi ke klinik. Saya Muhammad Safawi bin Bukti, 2 metrik number 266077. Ini saya akan terangkan tentang peralatan dan kemudahan. Okey, pertama kemudahan dan keperluan program kita. Pertama, kita perlukan tempat. So, kita memilih Dewan Durian Tunggal sebagai tempat projek kita. So, laptop kita perlukan 2 buah. PA system dan projektor. Kerusi meja, ini adalah kegunaan penganjur, peserta dan kaki tangan jabatan yang terlibat. Papan putih dan kertas A4, kad manila dan perkakasan alat tulis. So, seterusnya program ni kita gunakan ceramah dan motivasi. Ini adalah tujuan untuk menyampaikan maklumat. Seterusnya memberi kesedaran kepada penduduk setempat tentang kesalahan menyelundup dan menjual rokok serta minuman keras tidak berkastam. So, pameran kastam kita akan letak dan kita bertujuan untuk menyampaikan maklumat serta memberi kesedaran kepada orang awam apakah fungsi Jabatan Kastam di Raja Malaysia di samping memberi ilmu pengetahuan kepada penduduk setempat. So, barangan yang boleh dirampas dan barangan yang tidak boleh disimpan. Tenaga pengajar kita tidak lain tak bukan pegawai bahagian penguasaan serta dibantu oleh warga Jabatan Kastam di Raja Malaysia. So, Jabatan Rasa Induk terdiri daripada penaung kita yang bahagia, Datuk Abdul Latif bin Abdul Kadir, Ketua Pengarah Kastam Malaysia, penasihat yang bahagia Datuk Johari bin Alifiyah, Timbalan Ketua Pengarah Kastam Malaysia, pengurusi Puan Hasimah binti Ismail, Pengarah Kastam Negeri Melaka, naib pengurusi Tuan Bakri bin Abdul Rahman, dan setiausaha tidak lain tak bukan Puan Zurida binti Harun, bendahari Puan Hamisah binti Subuh, floor manager kita Puan Sarinah binti Harun, dan penolong floor manager saya sendiri Muhammad Safawi bin Muhammad Bukti, dan jawatan kuasa sukan yang mempunyai pengalaman Tuan Nazri bin Zinal, jawatan kuasa makanan dan minuman Puan Yong Hamizah binti Yusof, jawatan kuasa gotong royong Tuan Jamal Paiman, jawatan kuasa pameran kita letak kepada Puan Nur Fazilah binti Muhammad Nasir, jawatan kuasa penyediaan penerbitan risalah kempen Tuan Saravanan anak lelaki Mutu, jawatan kuasa teks ucapan Puan Kamilah binti Maksum, jawatan kuasa sumbangan asnaf kita bagi pada Tuan Kamarul Zaman, jawatan kuasa protokol dan sambutan Ketua Cawangan Rumah Tuhan, dan jawatan kuasa jemputan bertuah kita bagi pada Tuan Muhammad Salmi bin Yaakob, dan jawatan kuasa persiapan tempat Tuan Azman bin Yaakob. Jawatan kuasa pengangkutan kita bagi pada Tuan Ahmad He bin Yusof, jawatan kuasa keselamatan Encik Abdul Halim bin, dan jawatan kuasa penginapan Tuan Zaman bin Selamat, jawatan kuasa jemputan Ketua Bahagian Pengurusan kita
Jawatankuasa Gimik Perasmian Tuan Saleh bin Baba. Jawatankuasa Tugas-tugas khas Puan Mas binti Ali. Dan penceramah kerohanian kita Tuan Azizi bin Daud. Penceramah SST Tuan Ali bin Muhammad. Penceramah penyeludupan rokok tak bekas tam Tuan Muhammad bin Abu. Dan pembaca doa kita Tuan Muhammad Tuah bin Muhammad. LO Ketua Pengarah Kastam kita Tuan Asrani bin Bedul. LO Malang Ketua Pengarah Kastam Tuan Azizi bin Lombap. Juru acara kita Puan Hadi Nata bin Fatah dan Puan Nur Bazilah binti Baharudin. Saya Zurida binti Harun, nombor matrik 267006. Okey, seterusnya saya akan membentangkan iaitu implikasi keuangan. Implikasi keuangan ialah kita mendapatkan sumber pendapatan untuk menguruskan perbelanjaan, menguruskan projek ini. Sumber pendapatan yang kita minta adalah berdasarkan pada peruntukan rahsia penguatkuasaan iaitu KEMB 79 4903 dalam kurungan ini yang bernilai RM53,355 Malaysia. Okey, perbelanjaan ini merangkumi makan minum dan juga perbelanjaan sepanjang 2 hari projek ini berlangsung. Pada hari 19 hari bulan 4, kami hanya menyediakan perbelanjaan untuk makan minum iaitu minum petang dan makan malam. Di mana minum petang kita perbelanjaan untuk 250 orang jemputan secara buffet iaitu 1,250 dan VIP sebanyak 10 orang untuk RM150 adalah secara hidangan. Seterusnya pada 19 hari bulan 4, perbelanjaan untuk makan malam jemputan seramai 300 orang iaitu 3,000 dan untuk VIP sebanyak 30 orang iaitu 540 iaitu ada 3 meja hidangan. Manakala pada 20 hari bulan 4 kita ada buat perbelanjaan untuk sarapan makan tengah hari di mana sarapan tu 1,500 dan untuk VIP nya 3,300. Makan tengah hari untuk jemputan 10,000, untuk VIP 540 dan untuk VIP yang disediakan secara hidang. Kemudian kita ada perbelanjaan untuk aiskrim dalam 750 kon itu 175. Seterusnya adalah perbelanjaan untuk kemah di mana kita akan menyediakan kemah untuk kemah makan dan juga untuk kemah pameran. Perbelanjaan untuk kemah satu unit tu RM350, kemah makan itu sebanyak peruntukan RM4,200. Manakala kemah untuk pameran adalah RM300. Kita memerlukan 4 unit, so perbelanjaannya RM1,200. Kemudian kita memerlukan kipas itu with water dispenser iaitu satu unit RM300 dan satu unit air cooler RM450. So jumlah belanjaan untuk tu ialah RM6,150. Seterusnya kita akan pergi perbelanjaan pada harian dan cenderahati itu sebanyak RM5,000. Akan pergi kepada gotong royong sebanyak RM5,000. Peruntukannya pameran RM1,500 dan peruntukan untuk penginapan iaitu homestay sebanyak 3 unit iaitu RM350 seunit. So perbelanjaannya RM1,050. Kemudian kita ada perbelanjaan lain seperti t-shirt untuk t-shirt VIP dan juga t-shirt urus setia. Belanjaan tu ialah RM7,500 dan sewa dewan RM5,000. Gimik perasmian RM1,000. Holding room RM200. Bayaran penceramah dan juga bayaran untuk penceraman yang murni mana ada 3 orang. Di mana 2 orang adalah sebanyak RM150 seorang iaitu jadi jumlah perbelanjaannya RM300. Manakala bayaran untuk penceraman nilai murni 1 orang sebanyak RM200. PA sistem RM1,500. Kebersihan RM300. Kontingensi sebanyak RM500. Dan jumlah untuk perbelanjaan ini semua sekali adalah RM53,355 Malaysia. Seterusnya adalah tutupan bagi pembentangan kumpulan kami pada kali ini iaitu adalah mengharapkan supaya apa yang kami rangka dan nak laksanakan ni akan dapat dipraktikkan dengan sebaiknya. Manakala untuk projek ini kami berharap ia dapat memberi manfaat serta anjingkan paradigma yang hebat terutamanya terhadap orang awam dan juga pegawai bahagian penguatkuasaan. Dan semoga program ini juga dapat memberi sumber inspirasi dan juga membentuk
pegawai bahagian pengurusan serta warga jawatan untuk sentiasa mendapat dan memberikan kerjasama dengan orang awam. Sekian, terima kasih. Itulah kesudahannya pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.